Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabir takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Nazir, tahniah kepada Nazir yang baru dan juga kepada jawatankuasa serta pegawai-pegawai yang telah diberikan amanah untuk mentadbir, urus dan mengimarahkan masjid rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ia semakin makmur. Kepada tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, juga sebagai penyumbang dan juga sebagai golongan yang menjayakan bersama sesuatu masjid, sama ada imarah ataupun sebaliknya, tertakluk kepada bagaimana peranan sebagai ahli qaryah, sebagai ahli jemaah dalam membangunkan masjid. Jadi gandingan antara pegawai, jawatankuasa dan ahli-ahli qaryah adalah terbaik untuk memakmurkan dan mengimarahkan masjid rumah Allah Ta'ala ini. Pada malam ni kita masuk pada tajuk tawaduknya Nabi SAW di tanah haram. Hadis an Anas bin Malik qol hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rassin wa alaihi qatifatan la tusawi arba'ah darahim. Faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'an fihi wala sum'ah. Maksudnya apa? Hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji dengan duduk di atas pelana, yakni pelapik yang di atas unta tunggangan, yang maknanya telah lusuh pelana tersebut, dah buruk dah lusuh atau buruk. Dan di atas pelana itu dihampari dengan kain pelapik yang tidak sampai harganya 4 dirham, terlalu buruk. Kemudian lapiknya juga terlalu zuhud, harganya tak sampai 4 dirham. Ini 4 dirham, bukan 4 dinar. Dinar tu emas, dirham ni perak, itulah lebih kurangnya. Sambil Nabi berdoa, apa doa Nabi? Allahumma ja'alhu hajjan la riya'an fi wala sum'atan. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah ia haji yang tiada riak padanya dan tiada sum'ah. Yakni maksudnya apa? Melakukan amalan untuk menceritakannya kepada orang lain. Itu sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain. Orang tu tak tahu, dia duk cerita supaya orang tu tahu yang dia ni buat amal. Contoh dalam WhatsApp dah, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, kawan sama-sama grup, dia WhatsApp, Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri
umur yang panjang untuk saya boleh bangun malam. Tak tanya pun. Kalau kita jawab tak tanya pun, dia malu lah. Ataupun dia cerita berkenaan qiyamul lail, ya, jomlah kita bangun semua untuk qiyamul lail, menggambarkan yang dia tu bangun buat qiyamul lail. Ya, wallahu a'lam. Kalau benar, maknanya dalam satu grup, jom kita anjurkan bersama-sama program qiyamul lail. Itu satu motivasi lah. Tapi kalau menyatakan yang dia bangun sekian-sekian malam, pukul sekian qiyamul lail, itu memperdengarkan atau memberitahu pada orang lain. Sum'ah pun lebih kurang tentu juga, dia mencerita dan memperdengarkan kepada orang lain yang dia ni buat amal ibadat. Ya, riak pula dia menunjuk-nunjuk kepada manusia yang dia ni buat amal ibadat. Sebab itu Rasulullah SAW dengan doa ini mengajar kita bahawa, ya, agar kita dalam buat amal ini jauh daripada riak dan sum'ah. Ya, Nabi berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'an fih. Tidak ada riak, tunjuk-tunjuk pada manusia dalam ibadat tersebut, dan tidak memperdengarkan kepada orang lain, ya, menceritakan kepada orang lain. Ya, maknanya sifat-sifat mazmumah itu dihindari. Bukan saja haji, bahkan apa saja amal ibadat, solat, puasa, zakat, umrah, ya, semualah, infak kita, sedekah kita, jihad kita, amar ma'ruf, nahi mungkar kita, pendek kata semua perbuatan-perbuatan amal ini jauh kita minta, ya, daripada riak dan juga sum'ah. Ya, Nabi ajarkan kita begitu. Ya, jadi tafsiran hadis ini menceritakan keadaan Nabi SAW ketika memasuki tanah haram. Dia ada adab, ya, untuk maknanya menunaikan haji. Baginda memasukinya dengan penampilan yang biasa dan sederhana, termasuk binatang tunggangannya, ya, maknanya unta. Ada kisah yang lain, khimar yang dijadikan tunggangannya. Ya, kalau dalam hadis ini dia kata unta, ya, tapi pelana yang ada pada unta tersebut, lapiknya itu dah lusuh, dah buruk. Dia lapik pula dengan kain yang buruk. Ya, jadi memberitahu kepada kita dalam hadis ini, ya, baginda memasukinya dengan penampilan yang biasa, termasuk binatang tunggangannya, yakni tanpa berhias-hias atau berlebih-lebihan. Ya, bukan maknanya naik kenderaan yang canggih, tapi menggambarkan apa yang dikatakan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qanaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, termasuk walaupun dia seorang pemimpin, sepatutnya pemimpin ini nak pergi ke sebuah negeri, selepas satu negeri disambut oleh orang ramai, pakaiannya megah, kenderaannya megah, hebat penampilannya, tapi Rasulullah SAW tidak berbuat demikian. Zuhud, ya, tetap sederhana. Daripada doa baginda ini tadi, kita dapat menyelami bahawa yang menjadi fokus Nabi SAW ialah ibadah hajinya, ya, agar mabrur. Ya, sebab itu di antara doa kita kepada kawan-kawan kita, jemaah kita yang nak pergi menunaikan umrah ataupun nak menunaikan ibadat haji, doakanlah mudah-mudahan mendapat haji atau umrah yang mabrurah dan maqbulah. Mabrur
maknanya yang berkebajikan, ya, yang diganjari oleh Allah Ta'ala. Makbul maksudnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara doa kita lah, ya. Sebab macam Nabi, dia sangat mengharapkan ibadah hajinya itu mabrur, yang paling utama, yakni haji yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang maknanya tidak diserapi dengan riak dan sum'ah, menunjuk-nunjuk, dan juga memperdengar-dengarkan kepada orang lain. Itu bukan macam tu. Dan tafsiran kedua hadis kita ini, menurut ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji dengan kemudahan dan persiapan yang murah dan sederhana. Itu. Jadi yang penting ibadahnya itu diterima, bukan pakejnya yang mahal, ya. Kadang-kadang memanglah setengah-setengah agensi travel ni, dia kata 100 meter daripada masjid, sekali sampai sana 800 meter. Kita dalam marah-marah, hai, kau bayar berapa? Kalau sekarang ni paling tidak 7,000 lah. Kalau dulu boleh dapat 4,800 satu kepala. Jadi sekarang dah tak dapat harga itu. Harganya murah, tiba-tiba kita nak dapat special, tak padan lah. Jadi kalau kena diuji agak jauh sedikit saja, mujahadah nak pergi ke masjid, redha sajalah, ya. Sebab Nabi SAW pun dalam keadaan paling sederhana apabila, ya, di sana menunaikan haji. Kalau kita umrah dan hajilah, ya, maknanya sederhana, ya. Jangan mengalu-alah, ya. Jangan bermewah-mewah, kerana baginda berada di tempat yang paling layak bagi manusia menzahirkan rasa tawaduk, yaitu di tanah haram Makkatul Mukarramah dan juga di Madinatul Munawwarah, ya. Kedua-dua tempat tersebut adalah tempat yang amat wajar bagi manusia, ya, menyerlahkan ketawadukannya. Tawaduk, merendah diri. Sebab memang tujuan datang ke sana kan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak bermewah-mewah, ya tak? Ada banyak orang bercerita, kadang-kadang hotel yang mahal, memanglah selesa dengan aircon dan sebagainya, tapi apabila time solat 5 waktu, tak nak turun hotel, sembahyang atas tu, ya. Sebab yang afdalnya kan turunlah kat masjid, ada. Ialah memang kalau di tanah haram Mekah tu, sampai ke hotel yang belah ujung sana pun, jalan sana ke jalan sini pun, memang dah dia orang diklaim Masjidil Haram semua. Sebab tu kadang-kadang kalau yang azan dah terlambat, dah komat dah sana, dia tak dan. Kadang dia buat soft kat jalan, tengah-tengah jalan tu. Memanglah pendapatnya begitu. Tapi yang lebih afdalnya pergi masuk dalam sana, capai masjid yang sebenarnya, ya. Itu yang lebih afdal, ya. Kita bimbang dengan lagi mewah tempatnya, lagi malas untuk kita sembahyang berjamaah dekat bawah, ya. Main atas seorang-seorang kadang-kadang, ya. Wallahu alam kalau begitu bagaimana keadaannya, ya. Lagipun ibadah haji itu sendiri mendorong manusia supaya membebaskan diri daripada dunia. Kalau pergi sana, dunia itu nak dikecapi nikmatnya, bermewah-mewah tempatnya, kenderaannya, ya, tempat tidurnya, makan minumnya, semua nak bermewah-mewah, seolah-olahnya macam lari daripada
tujuan asal, yakni nak beramal ibadat. Ada. Itu masalahnya. Ya. Jadi sebab itu di situ tempat untuk kita tawaduk, tempat untuk kita bersederhana dalam tempat tinggalnya, makan, minumnya, pakaiannya dan kenderaannya. Sepatutnya begitu. Ya. Apabila kita berihram haji atau umrah, kita diperintahkan supaya membuang daripada badan, ya, pakaian yang berjahit, kopiah, ya, tak boleh pakai, tidak berwangi-wangian dan sebagainya. Tujuannya apa, tuan-tuan, puan-puan? Sebagai isyarat, ya, bahawa kita sedang menuju Allah dengan meninggalkan urusan duniawi kita. Begitu juga rukun wukuf mengingatkan kita saat di akhirat apabila kita terpaksa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu waktu itu tak ada beza antara si kaya dengan si miskin. Masing-masing hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalilnya. Ya. Sungguhnya semulia-mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling tinggi takwanya di sisi Allah Ta'ala. Ya, atqakum, di kalangan kamu yang paling takwa itu yang paling utama, bukan yang paling kaya, bukan yang paling besar jawatan, bukan yang paling pangkat, bukan yang paling, ya, mewah, ya, paling banyak harta, tetapi siapa paling takwa. Ya. Bukanlah bermakna kita tak boleh nak jadi kaya. Kalau tak kaya tak sampai ke Mekah. Tetapi cuma penampilan kita dan kesederhanaan kita, malah kekayaan kita itu kita, ya, infakkan sebagian harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di sana tu kena banyakkan bersedekah, ya, sunatnya begitu, ya, itu maknanya jangan menunjuk-nunjuk, khususnya jangan kita riak dan sum'ah dalam amal ibadat kita, termasuk apabila kita time solat, ya, kita solat penuh dengan kononnya, ni konon bergayu, tunjuk ke orang bahawa kita konon-kononnya alim. Tak jadi juga. Ya. Kita buat biasa dalam ibadat solat kita. Ya. Sebab setiap ibadat kita ini belum tentu diterima atau sebaliknya. Ya. Hanya keikhlasan berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Segala perbuatan ibadat berpedomankan ilmu dan rojak harap kita kepada Allah diterima amal ibadat kita. Itu paling penting. Bukannya nak tunjuk kepada manusia yang kita ni bagus solat kita, terbaik solat kita depan orang ramai, ya, walhal hakikatnya belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala apabila tidak ada keikhlasan. Malah kalau jahil beribadat, tak tahu yang syarat-syarat sahnya macam mana, yang membatalkannya macam mana, rukun-rukunnya macam mana, rukun qauli, fi'li, qalbi itu macam mana kalau dalam solat, ya. Dan setiap rukuk ada dia punya rukunnya, ya. Setiap i'tidal ada dia punya rukunnya, setiap sujud ada dia punya rukunnya, syarat-syaratnya. Sebab tu kadang-kadang ada orang rukuk tak betul dengan syarat-syaratnya,
batal dia tak tahu, tak sempat tumakninah, terus bangun balik. Kemudian time dia sujud, kaki belakang dia macam ni, tidak dilengkungkan di atas lantai atau di atas kapet, ya. Kemudian main acuh tak acuh, baca doa duduk antara dua sujud pun main tibai, bacaan ketika sujud pun main tibai, ya, macam-macam lagi lah. Itu belum lagi solat yang pakai t-shirt pendek, pakai seluar jeans, pakai seluar ketat, time sujud terbuka belakang, nampak alu gajah, itu ditolak sebab terbuka aurat dengan sengaja. Itu belum lagi dikira, macam-macam lagi. Sebab itulah dalam amal ibadat kita ini yang paling penting bukan saja ikhlas, ilmu tu kena ada, ya. Sah tak sah biar kita reti, tumakninah atau tumakninah, syarat-syaratnya macam mana, rukun-rukunnya macam mana, baru nak jamin diterima oleh Allah Ta'ala atau sebaliknya. Sebab kalau orang-orang itu beramal ibadat tak ada ilmu, ya, maknanya mardudah la tuqbal, ditolak, tidak diterima daripadanya, ya. Nah, jadi itulah sebabnya kita dalam amal ibadat nak jamin diterima, di samping ikhlas, ilmu mesti ada untuk kita faham yang ibadat itu betul ke tak betul. Selebihnya kita serah kepada Allah. Sekiranya kita yakin dengan ilmu kita, kita beramal dengan betul, ya, dan lepas itu kita pasrah kepada Allah Ta'ala, mohon supaya diterima amal ibadat kita. Itu sepatutnya begitu, ya, dalam amal ibadat. Dan kemudian pengajaran daripada hadis ini, pertama, galakkan untuk menzahirkan kerendahan diri ketika berada di tanah haram, ya, terutamanya ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sebab itulah kalau kita berada di Jabal Rahmah itu, di padang Arafah, kita memakai kain ihram. Cuba kita bayangkan bahawa ketika kiamat nanti di mahsyar, semua manusia zaman Adam sampai zaman yang terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihimpun berdasarkan amalannya masing-masing. Tak ada yang pakai kereta limousin, ya, ataupun Alphard ke Jaguar ke yang mengerlik-ngerlik itu, tak ada. Pakai pakaian yang paling mahal. Kalau pakai butang baju yang bergermelapan tu, ya, tak ada. Waktu tu tak ada. Semuanya memakai pakaian yang sama, yakni apabila ditelanjangkan oleh Allah Ta'ala, ya, waktu itu tidak ada sifat malu, sebab masing-masing memikirkan tentang nasib dirinya masing-masing, berhadapan dengan Allah Ta'ala, menjalani apa yang dipanggil hisab, ada berdasarkan amalan kita masing-masing. Sebab itu ketika kita memakai ihram di padang Arafah, biar kita sedar bahawa kita ini tak ada beza dengan siapa-siapa. Pangkat, harta, kekayaan, jawatan, semua tak ada apa dah. Kita sama semua, melainkan bekalan kita yang kita nak bawa dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Ada. Itu pengajarannya. Kita kenang bahawa semua manusia akan berhimpun, diadili oleh Allah Ta'ala berdasarkan amalannya masing-masing. Sebab itu kita digalakkan untuk menzahirkan sifat tawaduk itu tadi, ya. Yang keduanya, hendaklah kita memberi fokus kepada hati dan rohani, melebihi tumpuan kepada penampilan luaran
Kerana hati akan lalai kalau kita tumpu kepada luaran kita. Sebaliknya, kalau kita tumpu fokus kepada hati dan rohani kita, ya, maknanya kita akan memahami hakikat diri kita ni siapa. Hamba, kena menyembah Allah. Kita semua sama di sisi manusia biasa, di sisi Allah tu sama, ya. Kerana hati ialah tempat pandangan Allah. Sebab itu kita fokus kepada hati itu tadi, bukan penampilan zahir, bukan. Bina hati, banyakkan zikrullah, banyakkan doa, banyakkan bertaubat, yakni istighfar, ya. Kita rendah diri di depan Allah. Time kita tawaf, time kita sa'i, time kita maknanya buat amal ibadat, sentiasa digalakkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tempatnya pembinaan hati, ya. Kerana hati itulah tempat pandangan Allah, sedangkan luaran ini ialah tempat, ya, pandangan manusia sahaja. Sebab itu kita nak Allah Ta'ala pandang kita, nilai kita, tengok kita, ya. Jangan sampai Allah Ta'ala tak ingin tengok kita, na'udzubillah, ya tak? Kemudian perkara yang ketiga, tidak salah untuk kita berhias, termasuk ketika ibadat, ya. Namun hendaklah secara sederhana sahaja, sebagaimana yang kita contohi daripada Nabi SAW. Di antara berhias tu maksudnya kalau time nak solat, pakai pakaian solat lah. Betul, kita orang lelaki ni, aurat kita ketika solat baina surrati war rukbah, antara pusat dan lutut, memang boleh. Tapi engkau ni kalau nak melaram bukan main lawa lagi kau, ya? Ada. Tapi apabila engkau nak sembah Allah Ta'ala, kau buat lebih kurang je pakaian kau, ya. Ada. Mana haji, tuan-tuan? Ya, kalau kita nak melarang, nak pergi berjalan, Masya Allah, bukan main hebat pakaian. Tapi nak sembah Allah Ta'ala, kau pakai baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Pakai kain plekat je, t-shirt pun kau tak pakai. Itu sama juga, minta maaf lah, kot-kot ada yang terasa. Pat solat bagus, pat pakaian tu kadang-kadang kurang bagus. Sebab kadang-kadang saya jeling juga, ada pemuda-pemuda yang muda-muda ni kadang-kadang pakai t-shirt pendek dan pakai seluar jeans tu memang ada lagi. Dia tak sedar memang time dia qiyam, berdiri, dia tarik-tarik sikit t-shirt yang pendek tu supaya ke bawah sikit. Dia tak sedar time dia sujud nanti, terbokak belakang dia, mana sedar. Nampak aurat kat belakang tu, ya. Dan itu bukan baina surrah wa rukbah, itu benda yang di tengah-tengah aurat. Kan antara pusat dan lutut tu, tengah-tengahnya itu aurat, kan? Itu maknanya jagalah elok-elok untuk memastikan ibadat kita diterima atau tidak, sah ataupun tidak. Tang tu pun apabila tak jaga tang pakaian, sedihlah kita. Sebab itu tak salah kalau kita nak berhias. Sebab itu di antara hiasan kita berwangi-wangian ketika nak solat. Kalau ada orang, ada dalam kitab ini pun disebut, bagi ulu minyak wangi, terima je lah, ya, jangan tepis-tepis. Sunnahnya menerima orang bagi minyak wangi, kan? Dan pakaian nak sembah Allah Ta'ala itu biar munasabah dengan menyembah Allah. Kalau pakai seluar pun, pakai baju yang munasabah, ya, tutup aurat, kemas. Time sujud tidak terbuka belakang, ya, pakaiannya tu labu sikit,
Ya, kalau pakai t-shirt yang agak labuh, takut-takut terbuka belakang, masukkan dalam seluar, ikat tali pinggang, kemas sikit. Jadi apabila dia rokok, tidaklah nampak terbuka. Begitu sepatutnya. Ini kalau main belasah saja, belum tentu amal kita diterima. Lagi-lagi kalau memang jelas, ya, dia main acuh tak acuh pakaian ketika nak solat, tapi time jalan bukan main. Ni diteguran bersamalah. Kemudian seterusnya, perkara yang keempat, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi daripada sifat-sifat mazmumah yang tercela, di antaranya riya dan sum'ah. Riya an-nas tu menunjuk-nunjuk bagi manusia. Sum'ah itu mendengar-dengarkan kepada manusia yang lain dia buat amal ibadat. Ya. Sebab itu Nabi berdoa supaya dijauhi dari sifat-sifat tersebut, riya dan juga sum'ah. Ya. Sedangkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam telah bebas daripada sifat-sifat keji itu. Ya. Ini menunjukkan kepada tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Sebab Nabi lah, ya, yang dikatakan uswah hasanah, qudwah hasanah, contoh teladan terbaik. Memang amalan-amalan baginda sentiasa tawaduk, tidak riak, tidak sum'ah, tidak ujub. Tetapi kenapa Nabi masih lagi berdoa untuk dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut? Kerana, ya, Rasulullah SAW nak ajar kita, sebenarnya nak tarbiyah kita sebagai umatnya, supaya dalam amal ibadat tersebut tidaklah kita masih ada lagi nak menunjuk-nunjuk kepada manusia dan nak memperdengar-dengarkan kepada manusia. Ya, sebab itulah kita dilarang daripada riak dan sum'ah dalam beramal ibadat. Itu Nabi nak ajar kita, nak didik kita supaya kita jauh daripada perkara-perkara yang menyebabkan dicela mazmumah itu. Ya. Selain itu, sebagai pengajaran kepada umatnya supaya sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan keikhlasan dan dijauhi daripada sifat-sifat mazmumah tersebut. Maknanya Nabi sendiri berdoa supaya amal ibadat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya ada unsur-unsur, ya, riya, ya, dan juga ada unsur-unsur apa yang dikatakan sum'ah itu. Jadi sebab itulah kita dididik supaya sentiasa ikhlas, ya, di dalam beramal ibadat, dan diajarkan doa supaya mudah-mudahan doa itu kita menjadi seorang yang ikhlas dalam beramal ibadat. Kemudian hadis lain, larangan Nabi SAW daripada berdiri menyambutnya. Ini dulu kita pernah sembangkan, ya. Ini termasuk sifat-sifat tawaduk Nabi juga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, beliau menceritakan tidak ada individu yang paling dikasihi
oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, apabila mereka melihat baginda datang, mereka tidak bangun menyambutnya, ya, kerana mereka tahu baginda tak suka, membenci perbuatan mereka menyambutnya berdiri. Walaupun baginda seorang nabi, seorang pembesar, kalau ikut tempat kita biasa, kalau pembesar datang sudah semestinya disambut, kan, berdiri belaka, ya. Melainkan seorang penyair, dalam hadis yang lain, ya, seorang penyair dia tak boleh tidak berdiri ketika Nabi datang, ya. Jadi dia pun membaca syair, ya. Maknanya bagi dia berdosa kalau dia tidak menghormati dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidaklah sampai membesarkan Nabi, menghormati Nabi itu sehingga Nabi itu disembah, tidak. Penghormatan sebagai tanda kasih sayang dan hormatnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu. Dan apabila namanya, kau tak silap siapa ya, tukang syair Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila dia selesai baca syair, Nabi tersenyum. Maknanya Nabi setuju dengan perbuatannya itu. Dia tidak duduk dan dia menyambut Nabi berdiri kerana nak membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak ada masalah bagi dia. Jadi hadis ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, menceritakan bahawa para sahabat tidak pernah berdiri untuk menyambut ketibaan baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana tidak tergerak hati mereka untuk melakukannya, membesarkannya, memuliakannya sebagai tanda penghormatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang biasa dibuat oleh rakyat atau pengikut kepada pemimpin-pemimpin agung mereka. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih agung berbanding dengan mana-mana pemimpin di dunia pada hari ini. Akan tetapi, ya, kerana mereka mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Sebab apa? Sebab Nabi bersifat tawaduk di dalam, ya, perbuatan sehari-hariannya, ya. Tak suka orang mengagung-agungkan dia, tetapi memada kalau Nabi datang mereka duduk, ya. Yang pentingnya ialah dari sudut apa? Dari sudut mereka mengikuti segala suruhan nabinya, ya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan surah Al-Hasr ayat 7 itu Nabi bersabda apa? Allah Ta'ala berfirman menceritakan supaya umat Islam ni wajib menerima Nabi. Itu firman Allah, ya. Apa saja perkara, masuk isyak belum, ya? 3 minit. Apa saja perkara yang dibawa datang oleh Rasul kamu kepada kamu, maka hendaklah kamu terima, kamu ambil. Maksudnya kamu buat, ikut. Wa manahakum anhu, dan mana-mana perkara yang ditegah, oleh Rasul kamu kepada kamu, yang ditegah, fantahu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Wattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terlalu dahsyat
seksaannya kepada mereka yang gagal mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, malah manusia hari ini kadang-kadang nauzubillah, ya, yang disuruh ditinggal, yang ditegah itulah yang cuba nak dibuatnya. Jadi terbalik, macam mana nak dapat takwa, macam mana nak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam part itu pun mereka gagal untuk menghormati. Sebab bagi Nabi itu yang lebih penting, mereka ikut apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi sampaikan. Kalau dari sudut kemanusiaan, sesama manusia ni tak payah hormat, itu Nabi menggambarkan sifat tawaduk, ya. Tetapi bagi yang dikatakan, ya, tukang syair itu tadi, ya, dia sebab dia orang yang lebih tawaduk, dia mengetahui bahawa memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu suatu kebaikan yang dinilai di sisi Allah Ta'ala tinggi, sebab memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu termasuk yang tanda kita memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam itu, kita dikendaki untuk banyak solawat kepada baginda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas baginda, maksudnya memberikan rahmat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah sekalian kamu berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kamu akan memperoleh kesejahteraan yang sejahteranya. Apabila kita banyak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi bersabda, man shalla alayya marrah, sesiapa yang berselawat ke atasku satu kali, sallallahu alaihi asyra, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat ke atas orang yang berselawat itu dengan 10 kali ganda. Itu Allah
Baik, kita tutup dengan apa perbahasan tadi. Jadi sebab itu kita cara memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan memperbanyakkan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi sebut dalam hadisnya, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya, mendoakan kesejahteraan dan rahmat, menurunkan rahmat kepada orang yang berselawat itu 10 kali. Sekali 10 kali Allah Ta'ala selawat kepada kita. Mana mendoakan rahmat, diturunkan rahmat ke atas kita itu maksudnya. Jadi macam Zaid bin Sabit ini tadi, seorang penyair, dia apabila Nabi datang, dia tak duduk, sebab bagi dia berdosa kalau Nabi datang dia duduk, sebab dia berdiri itu tujuannya adalah untuk memuliakan seorang insan yang paling mulia di atas muka bumi Allah Ta'ala, seorang Rasul, kekasih Allah. Sebab itu bagi dia wajib berdiri menyambut ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak macam kawan-kawan lain, sebab kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat, dia tahu Nabi tak suka dimuliakan sampai peringkat macam tu. Sebab itu mereka semuanya duduk. Mereka Zaid bin Sabit inilah, ya, seorang penyair, ya, yang dia berdiri sebab tujuannya adalah memuliakan baginda, dan memuliakan baginda itu adalah wajib atasnya. Nabi terima dan mempersetujuinya apabila berhujah dengan syair dia itu, ya. Jadi itu yang berlakulah. Jadi macam kita nak memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mengamat-amatinya, ya, dan juga mengetahui serta berselawat banyak-banyak, ya, ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, membela agamanya, menyampaikan agamanya, mempertahankan baginda. Sekiranya baginda dihina, Nabi dipelekeh dan sebagainya, wajib bagi kita umat Islam untuk bangun, berdiri, mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan apa cara sekalipun, sebagai tanda kasih sayang kita kepada baginda. Di samping sunnahnya, jangan lupa kita ikut sebagai tanda kita kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang itulah yang saya dapat sampaikan pada malam ini, yang baik dari Allah Ta'ala. Ini ada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.